بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، ومن حسد حاسدين، ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم، واجعل شرورهم على نحورهم، واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini, marilah sama-sama kita mensambungkan pengajian kita daripada apa yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya. Setelah daripada kita baca dan ambil makna daripada perkara yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, fakrah yang ke-62 tu, kita sudah yang ke-62. InsyaAllah kita nak masuk perkataan yang ke-63. Malam ni perkataan yang ke-63. Kesimpulannya dengan cara luas, kita nak kecek dengan cara mudah. Yakni qala rahimahullahu ta'ala, ia kata tiap-tiap perkara yang datang tentang masalah melihatkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hadis-hadis yang sahih yang mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu di atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, dan di atas maksud makna apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Tak boleh beki. Jangan kita duk beki, jangan kita duk tuai dia, jangan kita lagi ubah makna dia, tak boleh. Jalan di atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak mari, jangan. Kerana golek ke orang yang suka ubahkan makna ni kerana akal fikiran dia, faham dia tadi itu masih sera dengan perkara-perkara daripada falsafiyah dan ilmu kalam. Tak ada orang yang tak boleh nak terima hadis Nabi ataupun orang tak boleh nak terima ayat Quran di atas
makna hak Tuhan, di atas maksud hak Tuhan, hak Rasul, malaikat akal fikiran dia itu bercampur dengan falsafah dan ilmu kalam. Dengan sebab itu semua tokoh-tokoh ulama kita pakat sebulat suara memperjauhkan dan menegahkan akan manusia yang beriman daripada ahli Islam, jauhkan daripada ilmu yang tersebut. Alamat ilmu kalam ni, yakni apabila kita dengar diri dia sebut perkara-perkara Arab, jirim, jising, jauhar firik, apa tu kakah dia tu. Itu apa panggil salah satu daripada tandaan ahli kalam. Tandaan ahli kalam. Yang kita itu kena wajib menjauhkan diri kita. Tokoh-tokoh a'immah kita suruh jauh diri daripada perkara-perkara tersebut. Kenapa? Kerana kalaulah tidak menjauhkan diri daripada perkara tersebut, nascaya tak boleh kita nak jalan di atas apa hak hadis mari. Apa hak Allah Ta'ala bawa datang mari. Di atas maksud dan makna hak Tuhan dan Rasul itu kandak, tak boleh nak pakai. Sebab itulah dia itu wajib kena mentakwilkan, wajib kena ubah makna, wajib kita kena pakai lain daripada apa hak Tuhan royak, Rasul royak dan sebagainya. Itu adalah perkara yang kita sebagai orang Islam kena menjauhkan diri daripada perkara-perkara tersebut. Maknanya wa ma'nahu ala ma aradallah, makna lagu mana? Yakni ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkara makna yang dikandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ala ma aradahu al-mubtadi'ah wal muharrif, dan tidak juga di atas apa yang dikandang akan dia oleh mereka-mereka yang suka buat rengka dalam agama dan mereka yang munharifah. Makna mereka yang menyeleweng daripada jalan ni hak asal. Mereka yang menyeleweng daripada jalanan yang asal, yang suka ubahnya makna, yang suka ubahnya maksud daripada kalam Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Imam nak kata lagi, la nadkhulu fi dhalika mutaawwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Makna lagu mana? Makna tidak kami memasukkan pada dimakian itu. Dimakian mana? Yakni dimakian bab yang kita mengaji masalah kita lihat Allah Ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bawa datang adalah Qurannya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa datang adalah hadis sahihnya. Tak memasukkan kita pada dimakian itu mutaawwilina bi ara'ina. Yakni kita gi takwil, gi paling dengan pendapat-pendapat kita. Lazim gitu kalau kata lihat Allah Ta'ala, lazim to have jiring, lazim to have jising, lazim to have tepat, lazim to have toko dan berbagai-bagainya. Maka itu adalah perkara yang kita sebagai ahlul Islam yang nak beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul di atas mazhab salaf, maka kita tak ambil perkara-perkara tadi itu mari duk bubuh dalam akal fikiran kita. Mari duk buat pakai kaedah-kaedah tersebut. Tidak. Sebab apa? Sebab kita ini tak boleh nak pergi faham tentang hakikat apa Tuhan nak raya daripada perbuatan dia, zat dia dan sifat dia sama sekali. Sebab itulah Imam At-Tahawi kata la nadkhulu fi dhalika mutaawwilina bi ara'ina. Mana dan tiada masuk. Tiada masuk oleh kami pada dimakian itu. Dimakian mana? Dimakian masalah ru'yatullah itulah. Memalingkan daripada zahir perkataan dengan fikiran kami. Kita nak paling zahir perkataan hak Nabi royak tu.
Kerana zahir di sisi mazhab salaf, ingat, kalimatul zahir di sisi mazhab salaf, yakni perkara yang segera faham, yang layak patut dengan zat Tuhan. Ada pun ahlul kalam, kalimah zahir di situ makna kata perkara yang serupa dengan makhluk, yang ada sebanding, yang ada menyerupai. Sebab tu dia kata az-zahir laisa bimurad. Kerana mereka ini mengkiaskan Allah Ta'ala dengan makhluk, tidak ada syak di atas qawaid dan asas mereka. Lalu ulama kita memberikan makna kata tiada masuk oleh kami pada demikian itu, yang memalingkan daripada zahir perkataan Allah Ta'ala dan Rasul dengan fikiran kita, dengan fikiran kita. Kita duk berasa kata kalaulah Allah Ta'ala boleh tengok, lazim Tuhan itu berjiring. Apabila Tuhan boleh tengok sebagaimana Nabi raya, lazim Tuhan itu berjising. Apabila kata Tuhan boleh tengok, lazim dengan akal fikiran kita kata Tuhan itu bertepat. Semua tadi buai habis. Mazhab salah tak ada apa daripada perkara-perkara tersebut. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai', maka perbuatan dia, sifat dia tak melazimi apa hak melazimi oleh makhluk. Tak. Itsbat sebagaimana Tuhan raya, menyabit sebagaimana Tuhan kata, sudahlah, tak ada apa dah lah. Sekadar tu ya. Makna kata benda tak ada dah jadi payah kali. Cuma dah jadi payah-payah kerana sebagaimana raya saning lah, yakni masuk dalam akal fikiran kita ilmul kalam dan ilmul falsafah. Ilmul kalam ni memanglah masuk dalam akal fikiran orang hak pesing kata mendahului akal fikiran dia, qawaid ilmul kalam dia di atas wahyu Allah Ta'ala dan Rasul. Maka pendapat mazhab salaf sebagaimana nakalnya Imam At-Tahawi kata la nadkhulu fi dzalika mutaawwilin bi ara'ina, dengan pendapat-pendapat, dengan fikiran-fikiran kita. Sebagaimana yang buat perkara tersebut tadi oleh Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah dan Jahmiyah mula-mula sekali jadi imam dalam masalah ni. Dalam masalah kata, Tuhan tak boleh tengok. Kalau Tuhan tengok, boleh tengok dengan mata kepala gak, jadi Tuhan sama lah dengan kita. Ya gitu tu. Dan mereka yang mengambilkan di atas qawaid tu, mana kata mereka yang belajar ambil di atas qawaid hak Jahmiyah dan Mu'tazilah tadi itu, hak sepakat dengan qawaid Jahmiyah dan Mu'tazilah tadi tu, mereka pun jalan supaya tok nenek moyang mereka juga berjalan. Itulah perkara-perkara yang kita kena menjauhi diri. Kerana perkara yang wajib di atas kita, perkara yang wajib di atas kita sebagai muslimin mukminin ini, yakni kita ikutlah apa hak Tuhan raya. Ikutlah hak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata mari tu. Sebab apa kena ikut hak tu? Kerana hak tu cerak benar-benar. Ya benar semata-mata dah. Apabila benar, kalau ikut hak benar, benar apa kita lah. Tapi sikit orang nak ikut benar. Sikit. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Banyak ke manusia pada benar-benar ia tak kena. Ia tak suka pada benar-benar. Tu kebanyakan tu herayak tu. Manusia tak suka kepada benda hak benar. Tu. Dan kita tak usah buat masuk lah akal fikiran kita sini. Kalau kacau buat masuk pun pergi tak siapa. Kerana bab ni bab ghaibiyah, bab gaib. Tak boleh nak buat masuk akal yang pendek ni. Akal ni kalaulah ia luah sungguh. Fardu kata akal ni luah sebagaimana orang duk dakwa. Orang falsafah kan berimej belaka. Nah, Aristotle, Sakarat, fak-fak tu tadi mana berimej? Tak ada berimej apa, tak jumpa Tuhan apa mati. Akal mereka ada. Ya ada, tetapi tak sapa. Tak sapa kepada al-haq, kebenaran, iaitu Allah Subhanahu wa taala dan Islam, tak sapa. Dengan sebab itu, Tuhan tahu kata akal manusia ni laha haddun taqifu indahu. Ada garisan yang berhenti dia akal tadi itu di garisan tu. Nak pergi luar pada tu tak boleh.
Dengan sebab itulah Allah Ta'ala dengan rahmat dia utuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta waktu turunnya Al-Quranul Karim kepada kita. Senik ya kita. Nampak tu tak? Ni cara hak orang berimej lagu ni. Wala mutawahhimina bi ahwaina, dan tiada kami menyeka dengan inginan kami. Makna kata ada suka-suka dengan ini inginnya kita ni, tak juga. Hak pesen kata dok berasa dengan cara kita, tak leh lagu tu. Dok suka-suka gamuk-gamuk, tak leh lah tu. Sebab Tuhan kata wala yuhituna bihi ilma. Kita ni tak boleh nak meliputi akan zat Allah Ta'ala tu oleh ilmu kita. Tak leh. Ilmu kita tak mengatasi sama sekali ilmu Tuhan tu. Wajib kita berimej sebagaimana Tuhan lah royak. Tak boleh nak pergi dah daripada tu kak. Tak kuasa sama sekali dah. Tak kuasa sama sekali kita hendak hendak pergi kepada apa hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak tu. Kalau kita nak kacau lazim dengan akal kita, sampai ke bila pun ia tak sampai pada hakikat. Dengan sebab itu arak kita, pendapat kita kata kepada perkara yang boleh kuasa kita nak kata, tak apalah. Daripada bab yang kita boleh kata, kita katalah. Tapi bab ghaibiyat umpama ni, tak kuasa kita nak kata. Tak kuasa kita nak kata. Nah, nak pergi wahai dengan akal tu tak boleh. Nak pergi wasa syok, nak pergi ragu kata nak pergi kita itu berasa duk nyekak seka-seka dengan keinginan kita, hawa-hawa kita. Berasa kata kita kata gini pun. Nampak tu tak? Sebab orang dok konsep masalah ghaibiyat ni, ya ibtira al-fitnah belaka. Ya nak kepada fitnah belaka. Tak ada ibtira ar-rahmah, tak ada. Mari dana ibtira ar-rahmah. Tuhan kata orang yang suka konsep makna ayat Tuhan tadi, hak Tuhan tak wi konsep tu, ya ibtira al-fitnah. Ya bukan ibtira ar-rahmah, dak. Faham tu tak? Kalimah zahir di sisi mazhab salah ni makna perkara yang patut layak bagi Tuhan dah. Ada pun zahir di sisi mazhab ahli kalam, makna kata perkara yang tak patut layak bagi Tuhan. Sebab tu dia duk wajib takwil tu. Setengah-setengah kata tak ada wajib takwil. Nas ulama tak baca. Nak hurai. Hak ni masalah dah, hak ni masalah. Ini bukan tu. Bukan cara yang kita nak terima ilmu yang benar tu. Jadi kita tak boleh nak memasukkan dengan akal fikiran kita, cara nampak kita, dan kita nak menghukumkan akal kita di atas apa hak Quran datang, hadis Nabi datang. Tak boleh lah tu. Sebab itulah ulama ahli sunnati wal jamaah dia tak kaedah kata nisbah bagi diri manusia ni apabila datanya dalil, makna perkara yang nak menunjuk sampaikan kepada matlamat dia, madlul dia ada 3 kumpulan besar-besar di kalangan orang manusia ni. Yang pertama, datanya wahyu ataupun dalil itu kepada as-sabaiyah, ar-rafidah. Idza jaa ad-dalil ila ar-rafidati was-sabaiyati attala al-uqul. Lagu mana maksud? Apabila datanya dalil, datanya perkataan daripada Allah Ta'ala ataupun Rasul kepada as-sabaiyah, pengikut bagi Abdullah bin Sabah ataupun Rafidah, attal al-uqul, akal dia akan habis. Cuba kita tengok agama Sabaiyah, pukul belakang, nyo jalan atas api, nyo seksa diri. Apa jawab tu? Kerana ia kira kata apa yang tercatat di dalam kitab-kitab mereka, wahyu-wahyu mereka, dia kata kena buat lagu tu. Ya buat.
Seolah kata hilang akal. Apabila suruh daripada syarak mari, akal hilang bilicing. Itu apa panggil Sabaiyah dan Rafidah. Adapun satu kumpulan lagi daripada manusia yang nisbah diri kepada beriman kepada Allah, orang panggil Mu'tazilah. Ulama kata idza ja'a ad-dalilu ila al-mu'tazilati tahakkama al-uqul. Apabila dalil itu sampai kepada kumpulan Mu'tazilah, dia mengamalkan, menggunakan akal. Guna lagu mana? Makna ambil akal dia tu menghukumkan akan Allah Ta'ala, hukumkan ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala royak kata boleh tengok dia di hari akhirat esok. Nabi kata boleh tengok dia di hari akhirat esok. Ya ukur dengan akal dia. Kalau tengok pasti kena berjising. Kalau gitu tak. Tak boleh Allah Ta'ala nak boleh tengok akhirat esok mata kepala. Tak boleh nak jadi. Mustahil pada akal, dia kata. Maka apa hak Nabi kata, hak Tuhan kata, az-zahir laisa bimurad. Tu. Asal usul zahir bukan murad tu ambil di Mu'tazilah. Tu ambil daripada tu, hak asal usul. Tak ada ulama salah seorang mana pun tak ada. Kecek balah tu. Tak ada. Ni kita faham. Dua dah. Kemudian tinggal lagi sunni. Al-muttabi' li sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah mana? Idza ja'a ad-dalil ila ahli sunnati wal jamaah. Lah mana? Saddaqal uqul. Apabila dalil itu sampaikan kepada ahli sunnati wal jamaah orang mazhab salah tu, lah mana? Akal dia itu boleh terima. Seolah kata wahyu dengan akal dia selarah lagi sekali. Tu maknanya. Sebab itulah kita dengan wahyu, akal fikiran kita dengan wahyu Tuhan tak sama sekali ada perselisihan. Taklah kena? Tidak sama sekali ada perselisihan. Itu maknanya la nadkhulu fi dzalika mutaawwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Dengan hawa kita. Hawa ni jangan kita buat masuk. Nah, hawa ni jangan kita buat masuk. Dalam arti lagu mana? Jangan kita duk wahai pada ayat Tuhan, pada hadis Nabi, menyalahi apa hak zahir, hak Tuhan royak, apa hak Nabi royak, dengan kita nak turut hawa nafsu kita. Apabila turut hawa nafsu kita, maka ia nak takwil lah. Perkara yang tidak ada dalil suruh takwil. Perkara yang tidak ada karenah suruh takwil. Tu. Maka orang manusia yang buat kerja lagu tu, orang panggil orang yang ada hawa nafsu. Dalam arti kata lagu mana orang ada hawa nafsu? Mana ambil hawa nafsu menghukumi akan wahyu Allah Ta'ala tentang hadiah. Menghukumkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hatu hadiah. Ni apa yang kata ahlul ahwa ni. Ni panggil kata ahlul ahwa. Hak ni dah ni ambil hawa nafsu tu tak depan. Tak dana, tak depan. Ni perkara-perkara yang kita itu kena menjauhkan diri kita daripadanya. Apa tu tak? Tu tak boleh kita nak menginhiraf, makna kata menyeleweng daripada nusus, daripada nas yang Allah Ta'ala dan Rasul khabar mari, dan kita itu nak paling daripada zahirnya. Zahir hak Tuhan royak, hak Nabi royak, hak layak bagi zat Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, dengan perkara-perkara daripada kesamaran-kesamaran ataupun daripada hawa nafsu. Bahkan wajib bahawa kita itu memperjalani akan nas tadi itu di atas zahirnya, dan kita boleh faham di atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tujukan perkataan dengan bahasa Arab. Allah Ta'ala baik ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di atas fahaman yang difahamkan oleh para salafus salih. Sebab apa? Kita nak faham seperti salafus salih kerana mereka itulah sepaham-paham ayat Quran, sepaham-paham hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lain. Ni tempat yang kita sebagai orang Islam kena kemah molek sini nah
kemah molek sining. Kata tak boleh kita nak pergi kaca ayat, kaca hadis Nabi yang bersih tadi itu jadi keruh, tak boleh. Tak boleh buat lagu tu. Tu tak? Tak boleh kita nak buat lagu tu. Kemudian fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dengar molek. Kerana bahwasanya tiada sejahtera. Fa innahu ma salima, makna kan? Mana kata tak selamat seseorang. Tak jadi sejahtera, mana tak selamatlah seseorang tadi itu pada urusan agama. Mereka yang menyerahkan urusan agama tadi itu kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Tak boleh nak jadi sejahtera kerana bahawasanya tiada sejahtera pada urusan agamanya. Mereka yang mengaku, yang menyerah di mereka itu bagi Allah Ta'ala yang maha yang maha mulia, lagi maha besar, dan bagi penyuruhnya, bagi pesuruhnya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Dalam arti lagu mana? Kita kembalikan perkara tadi itu, kembalikan akan pengetahuan barang yang kesamaran itu kepada apa yang Allah Ta'ala itu kehendak dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kehendak. Tu cara dia. Nampak tu tak? Lagi kita tengok bab tu lagi nanti. Fa innahu, maka sesungguhnya tidaklah sejahtera selamat seseorang tadi pada urusan agamanya. Mana kata tak selamat. Tak selamat ni mana kan? Mana bahaya. Duduk dalam keadaan bahaya. Duduk dalam keadaan mana? Duduk dalam keadaan bahaya. Bahaya di sini mana kata tak sejahtera. Tak sempurna dan kena seksa. Apa akhirat esok ni kalau kita kena tu, dia kena seksa. Sebab tu kita kena ngaji molek. Mata tahawiyah ni pun orang tak ada nak akak mana, jarang orang nak syarah. Tak, jarang orang nak syarah, nak syarah hak lain. Tak apalah, demo nak syarah tu demo. Tetapi kita ni orang bermazhab salah ni kena pakak-pakak lah. Ngaji banyak dah. Nampak tu tak? Tu hewi makan kenyir dah. Awak kerjalah pula. Mudah-mudahan kita boleh lepas daripada tanya Tuhan. Mudah-mudahan kita boleh lepas daripada soalan Tuhan. Gitu ya. Tak selamat pada urusan agama mereka yang menyerahkan. Seseorang yang menyerahkan, makna kata terima. Kalimah sallama tu makna terima. Qabila makna terima. Perkara yang datang daripada Allah Ta'ala dan perkara yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu beriman dengannya di atas perkara yang datang mari. Hak Tuhan royak lagu mana, lagu tu lah. Hak Tuhan royak macam ni, macam tu. Mana macam tu lah. Hak Rasulullah royak macam mana, macam tu lah. Sebab Rasulullah dan Allah Ta'ala ni dia royak perkara yang tak menyalahi akal. Kalau nampak kata menyalahi akal, ayat dua ya. Wa emo kita faham tu salah. Apa hak Tuhan nak kau lain kita faham salah. Satu. Wa emo ayat tadi itu kita tak kena pada tepat, istidlal tak kena pada tepat. Kalau hadis, makna hadis tak sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dua tu ya. Ya tak ada tiga. Sebab akal kita boleh menyalahi wahyu. Yang pertama, akal kita tak faham hak Tuhan nak ayat, hak Nabi nak ayat tak faham. Satu. Faham tak kena. Satu. Yang kedua, wa emu ayat tu kita tak tepat tak kena. Mana kata kita buat ambil dalil tak kena. Dia tak faham. Ataupun kalau hadis tu tak sabit. Nak pakai bab mansuh tak boleh sebab masalah pegangnya tak ada mansuh. Bab ahkam saja yang ada mansuh.
Kalau gitu, wajib dah kita berimej dengan ayat, dengan hadis tadi itu di atas apa hak datang mari. Datang mari lagu mana berimej tu. Ada pun orang duk ambil ayat pelik-pelik duk goreng cara dia tu, cuba tanya ahli hak ahli pandai tadi tu, dia boleh dia beri penyelesaian kepada kita. Nampak dah tu? Dia beri penyelesaian kepada kita dengan cara jelas. Bawalah datang ayat mana pun mari. Daripada mana orang hak suka-suka bawa datang ayat biasanya ada kesamaran tu? Daripada mereka yang suka nak tahu ayat Quran dan mereka yang suka wahai dengan hawa nafsu dia apa terhadap ayat Tuhan dan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Situ ya tempat hak jadi tak sama tu. Nampak tu tak? Tempat jadi tak sama di situ sahaja. Kalau gitu, agama kita tak akan jadi selamat sejahtera. Hak kita bawa ni malaikat mereka yang menyerahkan urusan itu, cara nak beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena serah. Mana kata kita kena terima apa hak datang mari daripada Allah dan kita kena terima apa hak datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal. Mana dalil kata seorang tu ia terima sungguh daripada Allah dan Rasul? Mana dalil? Dalil iaitu ia tak lagi konsep gapo-gapo ayat tu. Ia tak ada ayat kata ayat ni kalau nak pakai sini belagalah dengan ayat ni. Ada. Hak pasal tu makna kata ia tak beriman sungguh. Beriman juga tapi tak beriman sempurna. Terkadang membawa kepada jatuh agama. Duk pasal kecek pasal tu. Kalau nak beriman dengan ayat ni, kalau kita tak tahu ayat ni, belagalah dengan ayat ni. Ada. Quran ia tak belaga sama sendiri, dan Quran ataupun hadis Nabi ia tak belaga sama sendiri, dan dia tadi itu tak menunjuk perkara yang mustahil. Akal kita tak boleh nak terima, tak sama sekali. Kenapa? Kerana Quran mari, hadis Nabi mari bukan nak menyalahi akal fikiran. Tak. Mari nak benarkan akal fikiran. Akal fikiran kita boleh benar apa Tuhan khabar, apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar mari. Kalau akal kita tak boleh benar, mana akal kita muskilah. Akal kita ada muskilah. Wa ema di diri ayat tu kita tak kena. Apabila tak kena, tak tu baik natijah hak kena. Herat tu. Masalah kita nak misal nampak mudah-mudah. Ayat hak Tuhan raya kata buta mata hati, kita pergi pakai buta mata lendir. Sila kita tak kena tu. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kita pergi pakai buta mata lendir situ. Buta mata ni. Sila. Menunjuk kata akal kita ni silap faham terhadap ayat tadi. Ayat tu tak salah. Tapi kita pergi ambil ayat tu tak kena pada tempat dia. Ya buta di situ bukan buta mata lendir, bukan buta mata hati. Nampak tu tak? Tu cara dia. Bila kita nak tahu, apabila kita kembalikan ayat ni kepada ayat satu lagi daripada surah Taha, nyatalah kata maknanya buta mata hati. Orang panggil mutasyabih nisbi saja, bukan mutasyabih hakiki. Nisbah saja. Idhafi pun boleh kita kata, nisbah bagi kita. Ayat tu jelas, hadis Nabi pun jelas. Heran tu. Ni cara dia yang ulama kita duk tambah. Orang mazhab salah, dia tak kecek sama sekali di bibir mulut dia, di atas lidah dia, perkataan dia tak boleh kita nak dengar. Kata Quran berlawan sama sendiri. Tak. Satu. Kata Quran dan hadis ni menunjuk di atas sesat dan kufur. Tak. Dia tak kecil lah tu. Kata Quran dan hadis ni zahir bukan murad. Tak. Dia tak kecil lah tu. Dia tak kecil lagu tu. Dia kecil benda yang agung terhadap Al-Quran was sunnah. Ya agung kan? Agung tak? Mana memuliakan
Haikiat, kalau bahasa Sia kata haikiat, kecek mengagungkan kalam Allah Ta'ala dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil hak mudah-mudah kita sebagai awamun nas yang nak menunjuk kata orang tu beriman sungguh dengan Quran dan hadis, dia tak tahu apa-apa. Tepat hak Tuhan tak ada suruh, dia tak ada tahu. Dia tak konsep. Tak ada ayat kata gitu dan gini sebagaimana apa yang kita hurai tadi. Tak ada tu. Nampak tu tak? Tak ada. Jadi, kita terima apa hak datang daripada Allah Ta'ala dan datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita beriman di atas apa hak Nabi bawa datang, Tuhan bawa datang mari. Daripada ketiadaan kita memasukkan apa nama? Akan perubahan dan akan kita tuai dia, huik dia, upih dia. Itulah makna at-taslim. Kalimah taslim ni gulawe bagi apa? Gulawe bagi at-taslim, gulawe bagi apa tak? Yakni bukan mudarat, mana gulawe bagi kita tak terima. Kita taslim, mana kata kita terima. Gulawe kita tak terima. Tak terima rupa lagu mana? Ini bukan maksud ni. Ini bukan murak ni. Apa tu? Maka lagu tu tak masuk di dalam kata illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faham itu tak apa? Faham tu? Perkataan tu lah. Nampak? Email tu lah. Tapi Masya Allah. Ngaji Tok Guru tu lah, kelas tu lah, jamiah tu lah. Tapi faham belain ni. Sungguh tak? Tak ada arah sungguh lah. Tu nak panggil cuba tu. Nampak tu tak? Dengan sebab itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana banyaklah daripada tokoh-tokoh ulama berbuat tubiklah perkataan ni, tercatat dalam kitab-kitab mereka. Nampak tu tak? Kitab-kitab beliau lah, kitab Imam Syafi'i itu. Dia kata amantu billah. Ingat molek ni. Orang Islam, orang yang bermazhab salah, ingat molek. Ingat molek, faham molek. Imam Syafi'i katakan ni nak ayat kata kita pakai ulama. Ambil ulama mari tolong tafsir. Lah mana? Amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Imam Syafi'i kata aku beriman dengan Allah Ta'ala. Wa bima ja'a fi kitabillah. Dan apa hak datang mari dari hak ada tercatat dalam kitab Allah Ta'ala, yakni Al-Quran. Amantu tadi itu ala muradillah. Di atas aku beriman tadi itu di atas maksud makna hak Tuhan hendak. Lagu mana hak maksud Tuhan hendak? Yakni apa hak Tuhan terang mari dalam Quran. Faham tak? Ya kita ni takwil Quran ni kalau tidak ada takwil asal pada takwil tadi itu, boleh ke tak boleh? Asal dia. Asal tak boleh takwil. Malaikat ada dalil, ada qarinah yang boleh kita paling daripada makna ni kepada makna ni, okey. Panggil qara'in maqaliyah ke haliyah ke kata gilah sana. Tapi pada asal tak boleh kita ubah. Faham tu? Supaya kata asal pada masalah amal ibadat tertegah. Pasti kena ada suruh tunjuk ke contoh tauladan izin ni, barulah kita boleh buat kerja melaksana perkara tersebut. Kalau tidak, tak usah kacau. Ya kita kena tahu asal juga ni. Asal tu gapo, barulah kita itu tak gelecah. Ala muradillah wa amantu bi Rasulillah alaihi salatu wassalam wa bima jaa an Rasulillah alaihi salatu wassalam. Aku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas maksud hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradillah, ala murad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makna gano Imam Syafi'i kata ni, ai la 'alal hawa wat tahrif wa aqwalin nas. Bukan di atas hawa nafsu
Bukan di atas ubah tukar, dan bukan di atas pendapat orang tu dan orang ni. Tak. Sebab masalah akidah ni bukan masalah taklid, masalah ittiba', masalah ikut. Yang nak buat mikir sendiri tak boleh, yang mikir tak siapa. Herak. Yang mikir tak siapa masalah ni dia kena ikut. Tu dia kena ikut. Faham tu tak? Ni cara dia hak sungguh ni. Cara dia hak sungguh. Sebab itulah Syekh Fakhruddin Ar-Razi ni, kenal tak Syekh Fakhruddin Ar-Razi? Tu kitab Mafatihul Ghaib ataupun Tafsirul Kabir. Nah, yang ada kitab dia tu tafsir tu. Dia asal Ahlul Kalam. Asal dia tu Ahlul Kalam. Tetapi akhir hayat dia tadi itu, alhamdulillah dia kembali klik kepada mazhab salah semula. Klik semula pada mazhab salah. Walaupun Ahlul Kalam tak boleh nak terima kata dia ni kembali klik pada salah. Biar tak boleh terima lagi. Benda yang berlaku, ya berlaku. Seperti Sabaiyah tu, dia tak boleh terima kata Sayyidina Abu Bakar tu khalifah pertama. Tak saya terima. Tapi benda tu berlakulah tu. Ya sebab sejarah ni tak turut kandak kira. Ya berlaku lagu mana, tercatat lagu tu. Walaupun mung tak sewi berlaku, ya berlaku. Apa dah tu? Lalu dia kata, Syekh Abu Abdullah Muhammad Ibn Umar Ar-Razi ni, yang panggil Fakhruddin Ar-Razi ni lah, dia kata nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamin dalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adha wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Tengok. Dia kata dengan cara khulasah, dia kata kita ni pakai umur mari banyak, dia kata. Mengaji situ, mengaji sini. Semua terima belaka ilmu pengetahuan tentang ilmu kalam dan ilmu falsafah. Dia kata tak ada beri pedah daripada bahasa kami tadi itu sepanjang umur kami. Malaikat duk hipung di dalam tu, dalam bahasa kami tu, qila wa qalu. Orang tu kata gini, orang tu kata gini. Boleh nak tengok tak pendapat dia? Buka tengoklah kitab dia ada tangan kita tu. Kitab dia tu siapa? Hak dia tulis tu siapa? Belum daripada dia nak kembali klik pada mazhab salaf. Ini apa panggil natijah. Panggil natijah bahasa dia kepada ummah. Ini bukan seorang, ini bukan Ibn Taymiyah sebut. Tak. Nah, Yaqub Al-Hamwi pun sebut. Nah, At-Subki pun sebut. Dan lain-lain lagi pun ada sebutlah. Perkara-perkara hak ni. Ni perkara-perkara hak ni. Sebab itulah kita sebagai orang Islam, orang hak bermazhab salah, tak ada pelik dengarlah ni kak. Yang mazhab salah ni yang dia besok. Yang mengaji terima alasan. Ya tak mau pasal mengaji pasal hak tak terima alasan, tak ya nak terima alasan. Tu yang mazhab. Sebab tu dia pergi kana-kana tu dia cerah, ilmu dia cerah, dia tahu sungguh kata sinilah ni. Tu maknanya gitu. Kemudian apa yang dikemuka pula oleh imam ni, dia kata sesiapa yang menyerahkan dan mengembalikan perkara yang jadi kesamaran di atas dirinya seorang tadi itu, dia tak tahu maksud ke, ataupun dia tak tahu ke hakikat ke, dia kembalilah benda tadi itu kepada Allah. Hamba tak tahu sini, serah pada Tuhan dulu. Tapi tak ada ayat kata, zahir dia ni belaga dengan akak, tak kecek lah tu. Sini kita wakah dulu, kita tak dulu. Sini ni kita kena bahas pergi panggil lagi. Kena cari lagi ilmu. Tu cara dia. Nak pergi kecek kata, Quran sini kalau kita pakai turut je royak sini, kufur lah kita. Anda, okeylah tu.
Nampak tu tak? Hendaklah kita kembali kelik pada ulama kita. Ulama hak mana? Ulama hak duduk di atas mazhab salaf. Nak tahu hal salah, tanya ulama salaf. Tanya orang hak duduk di atas mazhab salaf tu. Ada sekarang? Ada. Bukan tak ada. Hak di label ke orang tu lah sebab orang pakat duduk sedeki belakang dia. Nampak tu tak? Kita tanya orang hak akidah salah sungguh tu. Nak tahu main lagu mana? You dah syarah kitab salah maka jela tu. Tu orang kalau lah you duk syarah, you duk pakai, you duk tanya, you duk mengaji, jela. You ada alamat dia, okey. Alamat mazhab salah ni, royak kata Qur'an tak belaga sama sendiri. Hak bukan pada salah, dia kata Qur'an belaga sama sendiri. Hak tu hak lain. Satu. Alamat mazhab salah kata Quran ni hak Tuhan menunjuk tu maksud dah. Selama mana Tuhan tak ada tafsir sendiri, Nabi tak ada tafsir, hak tu maksud dah. Mazhab bukan salah, ya ni bukan maksud sebab berlawan dengan akal kita. Hak tu bukan. Nampak tu tak? Kemudian mazhab salah ni yang mengajar kita salah sungguh. Bukan dakwa-dakwa kata mengajar mazhab salah tapi mengajar kita bukan mazhab salah. Itu bukan. Apatah lagi kalau mengajar kitab bukan Arab agak teruk lagi. Tak gitu? Teruk lagi lah. Itulah maksud daripada apa yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala di sini. Nampak tak tu? Kemudian seterusnya kita nak kemukakan lagi di sini ni, iaitu gapo? Iaitu perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala hak seterusnya. Hak mana? Hak seterusnya. Balas mana? Cuba kita pakat tengok. Dia kata waradda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi. Maknanya kita menggapo tu, yakni kita mengkembalikan ilmu. Ilmu di sini makna kan? Makna penyudahan pengetahuan. Pesudahan pengetahuan kita serah ke Tuhan. Bukan makna. Arti tu, makna tu kita reti daripada lafaz. Akan tetapi ilmu hak Tuhan tu, hak luah tadi tu, hak kita tak boleh nak meliputi tu, perkara yang jadi kesamaran di atasnya, di atas seorang tadi itu kepada alimihi, kepada tuai hak mempunyai ilmu, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, tuai kepada diri kita dan tuai kepada ilmu yang kita ada. Kembali ke Tuhan. Lah mana? Nanti kita nak surah di sini. Yakni dengan sebab itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia tanya akan sahabat dia daripada setengah-setengah urusan yang sahabat itu tak mengetahui. Tak ke? Nabi banyak tak tanya sahabat? Nabi banyak tanya sahabat. Atadri ma hadzal rajul? Mu tahu tak atas siapa ni? Masa Jibril mengajar ke, mu tahu tak atas siapa ni? Lalu sahabat dia kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasul lebih mengetahui. Itu bukan makna kata ia tak kenal kata orang ni lelaki ke perempuan ke gap. Dah ia kenal kata lelaki. Makna bagi lafaz dia reti. Tapi hakikat ilmu lepas daripada lafaz ia tanya makna ia reti tadi atas lagi tu. Nak win Nabi lah tolong tafsir. Pia seorang lelaki ni. Siapa? Nampak tu tak? Lalu Nabi pun rayaklah. Hadza Jibril. Yu'allimukum dinakum. Tak gitu? Ini Jibril. Yang mengajarkan mung ni. Akan agama kamu. Gitu. Jadi seolah-olah pala urusan tadi itu. Pala soalan. Yalah tak tahulah. Lepas pada tu Nabi bukanya jawab. Tahulah. Jadi seolah kata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak memasukkan pada berapa? Pada perkara-perkara yang nak membinasakan diri.
Nampak tu tak? Perkara-perkara yang nak membinasakan diri ataupun perkara-perkara yang kita tak tahu kan mari kita cakap. Ni tak boleh. Itu tak boleh. Sebab itulah ulama yang dia warak sungguh apabila orang soalkan kepada dia ilmu yang kita tak siapa, dia kata wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tak adanya girayak dulu kata, hadis ni pun sahih juga. Malla syaikha lahu fasyaitan syaikhuhu. Hadis Nabi juga. Ni panggil kata, kecek benda hak kesamaran, tapi, buat keputusan. Ni salah. Benda hak kesamaran bagi kita, panggil kesamaran nisbi. Bukan kesamaran hakiki. Sebab kita tak nampak. Alim ulama hal lebih pada kita apabila kita tanya dia royak kita boleh. Boleh tak? Boleh. Maka hilanglah kesamaran. Bukan makna kata Rasulullah pun tak tahu akan lafaz atau tak akan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu akan makna bagi ayat. Jibril pun tak tahu, sahabat pun tak tahu, at-tabi'in pun tak tahu. Boleh jadi? Tak boleh jadi lagu tu. Lah tu. Lagu tu tak boleh jadi sama sekali. Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena faham. Tahu makna, tak pasti kita tahu hakikat. Tak pasti kita tahu kaifiat. Sekadar makna, tak ada salah. Nampak lah tu? Reti. Sekadar reti. Supaya kita lah tak ada banding pakaian syurga setera tu dengan pakaian hak dunia ni. Ada kata pakaian setera tu harayak walibasum fiha harir, mana setera aku pakai ni gitu. Biar banding tak? Ada orang ada banding tak lagu tu? Ma fi ahad. Sore apa tak ada banding lagu tu? Apatah lagi sifat tu perbuatan tu lagi. Nama ya supa. Panggil makna hak ijmali, makna hak luah tadi itu pakai makna tula, tapi hakikat berlain ni. Sama-sama makhluk ni pun tak sama dah. Nampak tu tak? Di sini kita pakai qiyasul aula. Mereka pakai qiyasul syumuli wa tamthil. Tak sama. Hak tu duk jadi zahir bukan murak tu. Hak tu duk jadi wajib takwil tu. Nak takwil boleh, tapi we ada dalil. We ada dalil, okey, tak ada masalah. Bukan dalil laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana kata nak tolak sifat tu perbuatan tu tak boleh lah tu, tak kena. Tu tak? Habis itu. Kemudian Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala nak kemukakan lagi kepada kita ni tentang apa? Tentang perkataan dia lagi. Lagu mana dia nak kata? Ni kita pergi dengan cara cepat sikit. Ya tak ada payah sini, kita pergi dengan cara cepat. Lalu payah, kita hurai sikit. Gitu je lah cara mengaji. Kalau kita hurai tepat apa dah menjadi osak jemu pula. Gitulah cara-cara ngaji kita tu. Walah tu lah. Lagu mana Imam Tahawi kata di sini? Dia kata wala tathbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislam. Ni sini tepat hak kita kena tahu ni. Tepat hak kita kena tahu jelas sini dah. Lagu mana? Dan tiada tetap pendirian, mana tapak kaki kita, pendirian keislaman kita itu malaikat di atas belakang mengakui dan kita menurut. Tu. Allah, ni payah ni. Orang Islam mana? Usama. Orang Islam mana orang menyerahkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Di dalam diri manusia ni ada apa? Ada percakapan, ada fikiran, ada perasaan, ada gerak-geri budi pekerti, ada segala-gala. Itulah benda kelazimian bagi diri kita tu. Semua tu kita serah dia. Serah pada Tuhan. Terutama
yakni pegangan kita, iman kita, Islam kita, ihsan kita. Tak jadi tetap molek Islam kita hak betul tu, hak betul benar, hak tuling tu, malaikat kita kena serah bagi Allah Ta'ala dan Rasul. Oh, kena serah bagi Allah Ta'ala dan Rasul. Ning hak utama ni yakni gapo? Yakni masalah al-iman kita. Iman kita ni kena serah sini. Kalau tak serah sini, tak boleh. Saya ayat dah kata tadi, ia kata wala tathbutu qadamul Islam, tak jadi tetap pendirian orang Islam malaikat di atas asas at-taslim, serah wal istislam. Dan kita menyerah. Serah diri dan kita menyerahkan diri. Oh. Apa makna al-istislam? Al-istislam bermakna at-ta'ah, ta'ah. Mana? Makna at-ta'ah, mana ta'ah. Ta'ah bagi gapo? Bagi apa yang datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Ta'ah ni mana patuh. Terutama masalah cara kita nak mengenal Tuhan. Kena patuh ke Tuhan. Lagu mana Tuhan nak rakyat hadiah, begitulah kita beriman. Lagu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakyat hatu hadiah, gitulah kita terima. Bahaya gitu. Maka itu adalah alamah orang yang duduk di atas mazhab salaf dan mazhab as-sunni. Ada pun mazhab belakang dan bukan mazhab sunni, mazhab bid'ah masalan, tak boleh turut Tuhan sini belaga dengan akal. Sini belaga dengan kawaid. Sini belaga gitu. Sini belaga gini. Ya tak ada al-istislam wa taslim. Tak ada. Kalau turut ayat ni, belagalah dengan ayat ni. Biasa dengar ada orang kecil lah tu. Ada tak dalam masyarakat? Tu alamat-alamat kata kita nak berjauhkan diri. Nah, negeri kita tak ada no kecil lagu ni dak berjuruh belaka. Tetapi hak goliknya daripada orang-orang luar, orang-orang Arab ke apa. Puak ni yang sakit ya pasal tu. Pakai tolak bulat-bulat gitu tu bek konak. Tu bek tiwi jangan duk main. Tu dia. Nampak tu tak? Inilah perkara-perkara yang kita orang Islam kita kena duk jauhkan diri. Alhamdulillah kita orang Jawi ni kita boleh terima alasan. Boleh kita terima ajaran daripada Tuhan dengan cara bagus dan baik. Orang Jawi kita ni ya. We royak we molek ya terima. Ya orang hati tak ada keras supaya orang Arab. Nampak dah tu? Arab ya tolak lah, ya tak nampak ya tolak. Ya gitu. Tapi hak molek dia tu pun hamba tak boleh juga kita. Nampak tu tak? Hamba tak boleh juga kita. Ya gitulah caranya. Baik. Kemudian kita mari tengok pula seterusnya. Lagu mana? Faman rama ilma ma khudhira anhu ilmuhu wa lam yaqna' bit-taslimi fahmuhu hajabahu maramuhu an khalisit tauhidi wa safil ma'rifati wa sahihil imani. Tu dia. Balah mana pula sini. Mari kita tengok apa yang dikemukakan oleh alim ulama kita sini. Terjemah sepatah lalu dulu dah. Ia kata faman rama ilma ma hudhira anhu ilmuh. Maka barang siapa menuntut ia akan mengetahui perkara yang ditegah daripadanya untuk kita nak mengetahui. Sini ni gapo ni? Qaidun. Satu kait orang duduk dalam mazhab salah kena faham. Lagu mana? Gini maksud. Sesiapa yang menutup. Rama ni ulama terjemah sini talabah, tutup. Boleh makna menutup. Seorang tu menutup akan nak mengetahui. Ilmu tu nak tahu. Dok cari-cari nak tahu.
Ma khudhira anhu, barang yang ditegah daripadanya untuk dia itu, barang yang ditegah daripadanya mengetahui. Makna benda hak tak boleh nak tahu, dia nak tahu. Herak. Benda hak tak boleh nak tahu, dia nak tahu. Seperti apa? Seperti hakikat bagi Tuhan kita. Seperti kaifiat bagi Tuhan kita. Benda tak boleh nak tahu, tapi dia nak tahu. Kalaulah Tuhan itu turun kepada langit dunia, pas langit dunia ni ke gelap tak sama, kita nak percaya lagu mana ke Nabi Muhammad? Jadi kau tu. Takkan Nabi Muhammad ni bersifat dengan fatanah? Fatanah kabalih Nabi kita. Cidik ke tak cidik? Cidik. Nabi kita tahu tak kata alal dunia ni matahari pusing, bumi ni pusing, mana malam ni bukan satu waktu. Nabi tahu tak? Tahu. Tiba-tiba Nabi royak juga kata Allah Ta'ala turun kepada langit dunia. Sedangkan Nabi tak ada tambih apa-apa, tak ada peringatan apa-apa kepada sahabat dia. Nak katalah mana? Nak royak kata, jangan duk qiyah perbuatan Tuhan dengan perbuatan kita. Ni wari Allah. Saya tengok wari Allah dak, wari Arab dah. Wari Allah. Wari Allah duk dalam tangan ni besar ya wari pusing. Amerika ni tak serupa dengan Thailand tak serupa dengan tu. Waktu baik dia. Allah kata dia duk qiyahkan perbuatan Tuhan dengan perbuatan dia. Ni masuk dalam perkataan faman rama ilma ma hudhira anhu ilmu. Yalah ni. Faham lagi? Kalulah royak kata Allah Ta'ala jadikan tu ada ni dengan tangan dia. Begitulah, beginilah, berjiringlah, berjisinglah. Dan sebagainya. Ni tak boleh. Juga masalah istiwa Tuhan taharah. Bila Tuhan istiwa, lepas tu belum ada arah Tuhan istiwa di atas apa? Jelah belakang. So belakang. Nampak tu tak? Dan banyak lagi yang kita boleh sebut daripada perkara-perkara yang mereka itu yang menyeleweng daripada mazhab salah ni dia nak jalan. Walam yaqna, dan tidaklah gapo nama suka. Iqna' ni mana memuaskan. Makna tidak suka fahamin je dengan akui. Makna kata dia tak berasa puas hati dengan fahamin hak pesen taslim tadi. Pesen serah Tuhan ni tak se. Tuhan ada ayat hal perbuatan dia, tak se serah perbuatan dia kepada Tuhan. Tak se serah hakikat perbuatan tu kepada Tuhan yang menjadikan Allah, tak se. Masa kata nak masukkan akal dia di dalam perbuatan Tuhan tadi itu. Pas nak jadilah mana? Mana dalil kata walam yaqna bitaslimi fahmuhu? Mana dalil kata akal fikiran dia tak memuaskan apabila dia nak serahkan urusan itu kepada Allah tentang hal Tuhan? Mana dalil? Apabila dia wari dunia. Ni dunia dia kata. Pusing tengok ni, tengok ni nak turun lagu mana Tuhan? Nak istiwa kah mana? Nak turun ke mana? Sebab dunia ni musing je kata. Hak nu istiwa, hak ni turun kok mana? Belawai semua sendiri. Yalah ni. Kalau kita kata dengan itu perkataan, cuba kita kembali klik pada satu lagi. Tiap-tiap orang sembahyang dia kecek dengan Tuhan tak? Kecek ke tak kecek? Tuhan dengar tak dia duk minta apa? Duk kata apa? Dengar tak dengar? Orang sembahyang satu waktu ni berapa orang? Tak boleh nak bila juta-juta orang. Dia kau Tuhan kita. Yalah. Dia duk kira dengan dia. Masalah doa apa serupa? Doa-doa ni mana minta hajat daripada Allah Ta'ala kan? Pas dalam satu waktu tu kau minta doa umpama bulan Ramadan. Berapa ratus ribu, berapa juta masjid tamu kabami ni pakai ada suruh Tuhan belaka. Hanya nak dare kat Tuhan. Tu gak tak ada apa. Ni dia dah ni. Ning nak royak kata mereka itu
tak ada benar-benar taslim kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Tu ialah tu. Bukan hak lain. Khabar tak khabar, hak tolak. Ni walam yaqna' bitaslimi fahmu. Pahala mana nak jadi? Pahal lagi soalan tu. Pahal lagi rupa tu. Jawab, hajabahu muramuhu. Nascaya mendinding akan dia oleh yang dituntutkan. Ditutupnya daripada at-tauhid al-khalis. Khalis at-tauhid, mana ditutupnya daripada tauhid yang bersih dan mengetahui yang dan kebersihan makrifah dan sahihnya iman yang sahih. Mana iman yang betul. Jadi iman tak betul dah lah kalau jadi gitu tak. Hajabahu, mana kata dia itu dihijabkan. Mana dihijab, mana kan? Mana didindingkan, tutup. Hak Tuhan ni dok nampak supaya dia, makna kata dia tak boleh nak faham makhluk. Wis sesuai dengan makhluk. Tak boleh nak faham Tuhan wis sesuai dengan Tuhan, maka orang pesening ni orang yang tak sempurna iman dia. Tak bersih makrifah dia dan iman dia itu kekurangan. Fasik kita kejap mudah-mudah. Ni perkara yang Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala rayak di dalam syarah dia. Faham lagi sini ni. Ni perkataan yang ke-97 ni tanam molek dalam akal fikiran, bubuh molek dalam akal fikiran, faham molek. Kerana inilah muskilah dunia hari ni. Muskilah nak beriman dengan hal Tuhan ni hak ni. Kalau dok ambil akal, kalau ambil akal fikiran ni gi mikir nak memajukan masyarakat lebih aulah. Ni dok gi mikir hal perwaktu Tuhan. Boleh. Mikir sebab pecah otak pun tak siapa. Nampak tu tak? Ya tak siapa. Ya kena taslim. Apa makna taslim? Serah. Serah pasal tak erti apa? Tak. Serah dalam arti kata kita erti. Lah mana serah kita erti? Makna kita tawakal kepada Tuhan setelah daripada kita mengambilkan dengan asbab. Bukan tak mengambil dengan asbab ke apa? Tawakal. Selalu. Kena adalah tu? Tak kena. Hal ni kita erti lafaz, erti makna, erti maksud. Kamai serah ke Tuhan. Pas. Nampak tu tak? Cukup. Erti makna turun, makna gapo, langit dunia makna gapo, istiwa makna gapo, erti. Lepas tu, nak buat lagu mana, serah Tuhan. Pas. Cukup. Itu satu misal. Tuhan nak merazkikan, Tuhan nak mengistijabkan, mustajab ad-du'a. Oh nak dah kau Tuhan pakat duk minta belaka. Tuhan kita lemah kalau gitu. Ada gitu. Sebab tu ingat molek nah. Orang dua ambil dunia awak naik tu di kalangan orang Arab tu, kena ingat. Waktu ambil dunia besar-besar lagu tu kena ingat sikit. Dia nampak Tuhan pengen dia tu. Nah, dia tak dia duk kacau duk nak cari benda hak tak boleh nak pergi. Ma khudhira anhu ilmuhu, benda hak tertegah daripadanya ilmu yang nak pergi, dia kacau duk nak pergi. Punah. Supaya kereta kita gamah jalan sepik Lek ni kereta 18 ludah ni 18 ludah. Sepik. Lepas tu kereta kita gamah nak pergi juga tengah tu. Jadilah nak kereta kira. Dia mata ikut ammo lah kereta ammo hagi. Lagi tak ada apa. Kita nak royak ya sini. Tu cara kita mengajar tu gitulah. Cuma tak usah duk kacau lah, tak selamat. Kita kasih demo sebab duk royak ni pun. Tak usah duk kacau lah. Rugi masa, rugi tenaga, rugi harta benda, rugi segala-gala rugi. Apabila jadi gitu, apabila jadi gitu, Tuhan pun royak lah. Tuhan pun nak royak, nak paku dengan ayat Quran lah sikit sini ni. Tuhan kata dalam Quran ni surah Baqarah ayat 20 ni. Tuhan kata kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, katalah mana
Tuhan kata fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Nampak tu tak? Adapun mereka yang beriman, dia mengetahui kata bahawasanya firman Allah Taala sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah benar. Benar daripada mana? Benar daripada Tuhan mereka. Dia tahu kata hak ni benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lah gapo pun, ya Allah, aku ni muslim, aku nak istislamkan urusanmu. Tak berlawan dengan akalmu apa mu wari daripada wahyu dak. Itu makna kata fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Hak sebelah lagi hak ni tak sah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Ha ni. Adapun satu golongan lagi mereka yang tidak beriman, mereka itu katakan, apa Tuhan hendak dengan urusan contoh tauladan ni? Gapo Tuhan nak ayat ni? Hak ni kata turun, hak ni kata istiwa, hak ni gitu, hak ni gini, hak apa lagu ni? Apa lagu ni tu makna kata tak leh lah tu. Nampak dah tu? Ni berani dia nak tanya benda-benda lagu tu. Tak leh tanya. Salah tanya lagu tu. Kalau kita tak rayak, salah kita pula. Tuhan soyak mulut kita pula. Ni kita rayak dah ni. Hurai dah ni. Rayak dah ni. Dengan cara nyata dah ni. Nampak kan? Tak boleh tak tanya lagu tu. Salah. Allah Ta'ala marah. Kita ni orang beriman dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan hari kiamat dia. Nak selamat diri kita daripada seksa dan nak pergi kepada kebahagiaan, iaitu syurga Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad dan para-para as-salihun wal ulama dan al-awliya dan syuhada gapo semua tu. Kita nak pergi ngapo tu. Pas nak buat lagu mana? Ni cara dia. Lagu mana? Serah apa kepada Tuhan. Serah tu selepas daripada kita tahu reti faham. Hakikat serah Tuhan. Ini perbuatan dia bukan perbuatan kita ni. Buat ukur dengan kita tak boleh. Hak saya misal saat ni, hantar nampak tak Usama? Nampak tak? Misal lah saat ni. Tak boleh buat ukur. Misal lah mana? Kalau nak misal pada masyarakat, umat orang kampung kita ni. Orang awam bakte kita ni. Nak misal lagu mana? Kata tak boleh nak bergaduh ni. Pada waktu Tuhan. So, umpama kita pakai berdoa kepada Tuhan. Berapa orang berdoa sekali? Tak ke juta-juta orang. Lepas Tuhan dengar dia ke? Sempat ke Tuhan dengar? Bukan mung. Kalau mung tu 10 orang mengetakar, kecik sorang-sorang. Tu kita. Tapi Tuhan direct sekali, juta-juta orang. Dia tahu belakang. Boleh. Tu Tuhan. Allahu Jalla Jalaluh, bukan makhluk. Apatah lagi masalah perbuatan dia. Ni dia bagi dunia, bagi apa? Tak lain tak bukan nak menunjuk kata kita kiyah Tuhan dengan makhluk. Hak tu sangat. Tak khabar lagi kata bahaya ilmu kalam. Ilmu falsafah tak khabar kita bahaya. Ya Allah. Ni nak royak kata benda bahaya kita jangan duk main. Nampak tu tak? Tak boleh duk main dah lagu tu. Kemudian seterusnya 5 minit lagi insya-Allah taala. Lah mana? Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala kata, fayatadzabu bainal kufri wal iman wat tasdiq wat takdzib wal inkar wal iqrar wal inkar. Dah mana pula? Mana pula? Kok mana pula ni? Imam kata rahimahullahu ta'ala, barang siapa tidak menyerahnya urusan ini kepada Allah Ta'ala dan tidak juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghijabkan, mendindingkan seorang tadi itu daripada nak mengenalkan Allah Ta'ala dan nak mengenalkan benar-benar. Maka termasuklah dia itu di dalam golongan orang yang tak benar dan duduk di dalam kesesatan. Nampak tak tu? Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis sahih Muslim,
Yang diriwayatkan riwayat ni daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'un. Lagi halakal mutanatti'un. Yakni binasalah orang mutanatti'un. Apa makna mutanatti'un? Yakni muta'ammiquna al-mughaluna fil kalam. Makna kata hak dalam ni kelajak. Nak berdalam ni siapa kena mendetailkan siapa ke sifat Tuhan perwaktu Tuhan, dua kira ngakal juga. Habis. Faham lagi? Itu makna kata al-muta'ammiqun. Kelajak. Hak ni dia kata lemah ni. Hak ni dia kata lemah ni. Nampak tu tak? Maka keadaan dia ni, puak-puak mereka ini ni, alhamdulillah orang kita tak ada lah benda lagu ni. Saya tak bisa dengar lagi. Sekat hidup hari ni orang duk mengajar belah ni tak ada. Tapi di negeri-negeri lain tu ada, duk dengar-dengar, tengok-tengok. Nah, dalam kitab tu banyak benar ulama royak. Jagalah pakak jaga. Nah, kita pakak jaga diri kita, pakak jaganya masyarakat kita, pakak jaga keluarga kita daripada paham umpama tu. Ya tak berjaya di dunia lagi, tak berjaya apatah lagi di akhirat nanti. Tak ada pun. Dia kata maka taraddudlah. Taraddud ni faham tak taraddud? Makna kata tak tetap pendirian duk gitu. Sehari duk gitu. Duk gitu. Supaya meta tu duk gitu. Dia tak tetap duk gitu dak, dia duk gitu. Kalau pendirian ni dia nak gini. Tetap. Kalau meta tak apa, naik turun. Dah kan jejak kereta 20 hati 40 hati 60 hati 100 hati 102 200 hati kata pergi lah. Minyak mahal ni jangan dia jejak kuat lah. Jadi pesetu tu umpama tu tak. Pendirian muslimin, mukminin, muwahhidin lah kena tetap gitu. Maka orang yang biasa tak tetap ni ulama dia kata halal munafiqin. Hal orang munafikin pada asal tadi itu tak ada nak royak hal. Tak ada nak buat turun hukum, tak ada apa dak. Nak royak keadaan. Orang munafikin duduklah tu. Mudzabbizabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Faham tak? Makna kata dia itu duk taraddud. Duk taraddud di antara kufur dan iman. Nak kata email sangat pun tak, nak kata kufur sangat pun tak. Ni tak sel lah tu. Tak? Ni tak leh lagu ni. Ni adalah perkara yang kita kena tetap. Kenapa iman bawa datang di bainal kufri wal iman? Sebab apa? Sebab di antara lafaz kuf dengan lafaz iman, orang panggil lafaz Belawe, orang panggil naqidan. Apa makna naqidan? Benda tak boleh nak bercampur di antara dua ni semasa tu lah. Wajib kena pilih mana-mana satu. Kalau lah mu orang beriman, alhamdulillah, selamat mu daripada kekufuran. Kalau mu lah orang kufur, nasallallahu taala assalamu wal afiyah, mu tak ada jadi orang beriman. Ada gitu. Jadi orang yang pesen ni, orang pesen kata tak mau nak serah pada Tuhan tentang masalah ni, lah nak jadi. Tak jadi gitu. Puasa kata nak kepada kekufuran kata, nak pada keimanan kata. Ni tak boleh. Nampak ada? Ini tak boleh. Tak boleh sama sekali. Kita nak buat lagu ni, tak boleh lah. Tak boleh kita buat lagu ni. Kalau buat lagu ni, punuh lah kita. Punuh, benar-benar punuh lah kita tu. Tak boleh sama sekali. Nak buat, kata, kita kena, gapo orang panggil? Setengah bahasa baru ni apa yang apa? Wasatiyah. Wasatiyah kena dok lek kufur sikit kaki kita, dok lek email sikit kaki kita. Tak leh lagu tu. Tu bukan wasatiyah tu. Pehek kena dah bukan wasatiyah tu. Hak ni jangan buat wasatiyah, tak leh. Agama kita lakum dinukum waliyadin. Hak ni. Kamu agama kamu, kami agama kami. Tuhan kamu, Tuhan kamu, Tuhan kami, Tuhan kami. Tak leh nak buat kata, tak apa kita mudah-mudah kata.
Sembah berhala tak? Sembah Allah Ta'ala kata boleh lah tu. Tak boleh. Kena royak masalah ni. Kalau tak royak agak, punahlah orang kita. Nah, punah orang kita. Tak boleh kena royak masalah ni. Kemudian wat tasdiq wat takdzib. Benar dan dusta. Ni berasa nak benar kata terhadap hak Tuhan royak tu, hak Nabi royak. Berasa nak dusta kata hak Nabi royak, hak Tuhan royak. Tak boleh. Tengah tu tak boleh duduk lah situ, tak boleh. Hak ni panggil bukan wasatiyah ni, hak ni balik sana ni. Dia kena pilih. Bainal kufri wal iman yanaqidan, pilih al-iman. Bainat tasdiq wat takdzib, wajib pilih at-tasdiq. Wal iqrar wal inkar, dan mengaku serta tolak. Ada mengaku dan tolak. Nak pilih mana? Pilih al-iqrar. Mana kena mengaku. Mengaku dengan hati, dengan lidah, dengan perbuatan. Kena mengaku. Tak mengaku tak boleh. Hak kena tinggal hak mana ni? Al-inkar kena tinggal, at-takzib kena tinggal, al-kuf kena tinggal. Hak kena pilih al-iman, at-tasdiq, al-iqrar. Iman kita, benar kita, akui kita. Heran tu. Tu dia perkara-perkara hak kita kena tahu sini. Kemudian seterusnya perkataan hak akhir pada malam ini biiznillah taala. Lagu mana dia kata pula situ tu? Dia kata muwaswasan. Dah itu. Muwaswasan ta'ihan syakkan la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukadziba. Ini hak taksir. Jadi kana? Jadi waswaskan dia ta'ihan lagi sesat, syakkan lagi syak. Waswah ni bala juga. Faham waswah tak? Waswah mana hati tak tetap. Orang hati tak tetap ni, kalau kita tengok orang ambil air semaya, ambil air wuduk tadi, ya waswah. Supaya air tu tak cukup lagi. Ya berasa tak cukup. Ya satu penyakit juga ni. Nampak tu tak? Orang waswah ni golek ke gak, tak jaya. Tak jaya. Ya tak berjaya. Ya bukan orang waswah ni, bukan dalam arti kata orang yang merangkungi sempurna. Tak, ya tak sempurna. Ya buat dah, ya tak buat lagi. Nampak dah tu? Ya buat dah, ya tak buat lagi. Ya kena dah, ya tak kena lagi. Ya molek dah, ya tak molek lagi. Ya tak lagi. Ya kira siapa kata buat, tu waswah. Ya buat hak molek dah, kamar dia berasa tak puas hati lagi. Ni sebab tu dia duk turun mata, glosa turun. Bahasa petani panggil glosa turun, duk turun mata. Ya kita kena naik kot tu kan. Naik. Lepas tu was-was, turun mari. Jadi gitu. Iman dia kena dak naik. Dalam arti kata kena dak cari hak ilmu kita kena tambah sama tentang masalah iman ni. Cari nak cerah email lagu mana supaya nak sampaikan kepada matlamat hak besar tu. Hak tu tadi itu. Ni waswah. Waswah mesin ta'ihan. Apa mana ta'ihan? Yakni gapo sat ni? Sesat. Lagi syakkan, syak. La mu'minan musaddiqa, tidak jadi orang mukmin yang benar, yang membenar. Dan tidak jadi orang yang engkar dusta. Tak tahu nak pilih. Nak duduk sama-sama orang mukmin, takut. Kok tu kok ni? Nak benar penuh-penuh? Tak. Nak engkar penuh-penuh? Tak. Ni nyanyi. Ni nyanyi. Nampak tu tak? Ni hak nyanyi. Mana zalim ke dirilah ni. Hak ni zalim kepada dirinya sendiri. Molek tu nah. Tu. Ini tak boleh sama sekali kita nak pergi buat kata tak boleh lah kita kena duduk tengah lah, tak boleh lah kita kena hencai. Bahasa Sia kena hencai.
Belum daripada nak sia ke orang tu, hencai mana kata kena sia ke orang, kena merahmati orang. Belum nak hormati, nak sia ke orang, merahmati orang, sia ke diri dulu. Diri mung tu kalau munduk lagu tu cerak pun tak selamat kata. Berharap cerak tak selamat. Sebab tak tahu nak pilih. Kena juga demo raya. Kena juga demo raya. Hak tak beriman apa, kena juga beriman. Pasal kena juga. Ni. Sebab tu iman kita kena tetap. Tetap dengan apa? Bersama. Tetap dengan al-ilm. Dengan ilmu. Ilmu tu kena tetap sungguh-sungguh. Barulah kita itu jelas dalam masalah apa? Dalam masalah kita pakainya iman kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sudah dah di situ tu, habis dah tu. Habis dah. Kita nak tengok lafaz yang ke-70 tu, nampak masa pun sampai dah. Fakrah lafaz yang ke-70 tu, wala yasihul imanu birru'yati li ahli daris salam liman i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwala bifahmin. InsyaAllah kita akan takhirkan perkataan ini pada jalsah yang lagi akan datang lah, biiznillahi ta'ala, supaya kita itu boleh ambil pengertian. Banyak dah kita ambil malam ni daripada 93 nu lagi dah. 93 nu lagi sampai ke 99. Banyak dah tu. InsyaAllah kita sama-sama berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala itu membukakan hati kita dan memberikan taufik hidayah pada kita, boleh sama-sama kita dengar perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala daripada awal sehingga akhir bi'iznillahi ta'ala. Maka pada malam ini sekadanglah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.